Ya, Irfan, itu persoalan yang ingin saya tujukan kepada pakar yang sudah pun bersedia ketika ini untuk jam ini, Profesor Dr. Eddie Toniza Muhammad, Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam dan Pengarah Institut Infrastruktur Pintar dan Pembinaan Inovatif UTM. Assalamualaikum, Prof, dan terima kasih untuk sudi bersama dengan kami di Astro Awani pada jam ini. Pertama sekali, sebelum saya terus pergi ke Prof, suka juga untuk saya kongsikan satu artikel, satu laporan yang baru saja dilaporkan di Sinar Harian, kalau boleh kami paparkan juga di iPad kami ketika ini, yang mana Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata siasatan awal pihaknya mendapati berlaku kegagalan cerun yang menyebabkan kejadian tanah runtuh di ladang organik Father Organic Farm Batangkali pada awal pagi Jumaat, di mana sebanyak 450,000 meter padu tanah menghempap tapak perkhemanan ini yang telah pun meragut nyawa sebanyak atau seramai 16 mangsa. Katanya siasatan awal pihaknya berdasarkan cerapan data terdapat 450,000 meter padu tanah yang melanda tapak perkhemanan berkenaan, dan selain itu pihaknya juga mengesan kegagalan cerun berukuran panjang 500 meter, lebar 200 meter dan dalam 8 meter. Itu katanya ketika ditemui di lokasi kejadian. Kembali kepada Prof, mungkin masih lagi awal untuk kita menilai, untuk kita bercakap tentang punca, tetapi kita juga menantikan laporan. Saya jangka Jabatan Mineral dan Geosains JMG tentunya akan menghasilkan satu laporan dalam tempoh masa 3 hari ini. Tetapi kalau kita nak lihat kepada kenyataan awal, Nik Nazmi Nik Ahmad dan juga antara perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh pakar-pakar hari ini mengenai dengan punca tanah runtuh di Batangkali. Bagaimana pula dengan pandangan Prof sendiri melihat kepada apa yang berlaku pada awal pagi tadi? Terima kasih banyak Naira dan juga Astro yang sudi menjemput saya. Pertamanya kita ingin mengucapkan takziah dan bersimpati kepada semua keluarga yang terlibat di dalam tragedi yang sangat mendukacitakan ini. Dan tak kala mangsa semua sedang berkemah di bahagian bawah cerun tersebut, tiba-tiba pada jam tengah-tengah malam, iaitu lebih kurang dalam jam 2:30 pagi itu, terjadi satu runtuhan yang sangat dahsyat, dan sebanyak yang dikatakan tadi 450,000 meter padu tanah sekurang-kurangnya telah dianggarkan telah pun bergerak dan menjatuhi daripada bahagian atas dan menghempap serta menimbus mangsa-mangsa yang berada dan sedang berkemah. Tak kala tu saya fikir jam 2 lebih, mungkin ramai di kalangan mangsa tersebut sedang tidur dan tidak menyedari bahawa terdapat pergerakan tanah ataupun bunyi-bunyi yang boleh maka cerun tersebut runtuh ke bawah. Dan melihat kepada keadaan runtuhan, sudah tentu kajian lanjut adalah diperlukan, tetapi daripada pandangan awal kita dapati bahawa kawasan tersebut merupakan kawasan yang luas, yang terjejas, dan juga tanah serta bungkah-bungkah batuan ataupun debrisnya juga adalah luas, tersebar di bahagian bawah, menunjukkan bahawa tanah tersebut adalah jenis tanah yang telah longgar. Dan kesan daripada tanah yang longgar ini boleh saja jadi daripada mungkin daripada kesan-kesan tambakan sebelum ini, yang mana tanah-tanah sebegini adalah tidak asli lagi, iaitu telah pun diganggu, dan juga daripada Google Earth, daripada image satelit yang kita lihat pada tahun 2002 juga telah menunjukkan bahawa terdapat beberapa tarahan serta tambakan di kawasan tersebut. Ini juga boleh menjadi antara punca seperti yang pernah terjadi di kawasan Selangor baru-baru ini, yang mana ia merupakan akibat daripada tarahan daripada pembangunan yang telah pun dibuat. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu dielakkan sekiranya ramai-ramai nak
berkemah dekat bahagian yang bahaya ini dan juga sangat terancam ini perlulah dielakkan, apatah lagi di kala musim hujan yang lebat musim timur laut ini. Itu Naira. Ya, Prof. Ada juga pakar yang menimbulkan persoalan mengenai dengan pembangunan ataupun pemilihan lokasi kawasan Cerun ini untuk menubuhkan kawasan itu sebagai satu tapak perkhemahan. Bagaimana pula pandangan Prof? Adakah setiap Cerun itu tidak sesuai untuk dijadikan sebagai tapak perkhemahan, sebagai tapak eko pelancongan, tumpuan pelancongan, ataupun ada beberapa kriteria tertentu, ciri-ciri tertentu yang perlu kita lihat pada sesuatu lokasi kawasan Cerun itu? Okey, kriteria ini menunjukkan kawasan ini tidak sesuai untuk jadikan sebagai satu tapak pelancongan. Apa antara kriteria itu untuk kita tentukan sesuai atau tidak sesuai? Sudah tentu apabila sesuatu aktiviti hendak dibuat di kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang berbahaya, bukan sahaja di kawasan Cerun, kadang-kadang di tepi pantai, di air terjun pelbagainya, perlulah dikaji dan mendapatkan lesen yang sesuai daripada pihak yang berkuasa. Dalam kes yang terjadi ini, difahamkan bahawa tidak mendapat lesen lagi untuk membuat campsite. Ini kerana kalau apabila kita hendak membuat campsite tersebut, kita harus mendapat beberapa penilaian kesesuaian dan juga keselamatan. Ini termasuklah melihatkan kepada apakah jenis tanah yang terlibat, berapakah ketinggian, apakah nilai kestabilan, adakah langkah-langkah keselamatan telah pun diambil, ada tetap papan tanda ataupun ada buffer zone ataupun zon penampan yang jauh daripada kaki bukit tersebut sekiranya apa-apa yang terjadi tidak mengenai kepada kawasan-kawasan di mana orang ramai menjadi tumpuan. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang harus dilihat sebelum lesen dan juga kebenaran untuk melakukan aktiviti awam dapat diberikan kepada satu-satu tempat. Dan dalam kes yang sebeginilah, sebab kita pun merasa simpati dengan mereka, mungkin mereka tidak mengetahui bahawa cerun tersebut adalah cerun berbahaya, sebab kadang-kadang pada pandangan kasar mereka dia adalah stabil. Seperti mana dalam statistik tadi yang ditunjukkan juga menunjukkan bahawa cerun-cerun bahawa bencana yang terjadi dalam 2 bulan 3 bulan ini kebanyakannya adalah banjir dan tidak melepasi kepada tanah runtuh. Jadi awareness ataupun dan mereka tidak berapa jangka bahawa mungkin boleh terjadinya tanah runtuh kerana mungkin telah lama terjadi dan tidak sedar bahawa ini akan mengundang bahaya dan apatah pula ketika itu tidak ada hujan yang lebat sebelum kejadian. Jadi ini telah pun mungkin mereka mengambil rasa okey selamat dan boleh berkemah di bahagian bawah. Tetapi inilah yang sebenarnya apa yang terjadi apabila tanah runtuh. Kadang-kadang kita boleh nampak tanda-tanda awal, tapi kadang-kadang kita tidak boleh nampak tanda-tanda awal, dan dia boleh terjadi dengan secara tiba-tiba. Dan dalam kes sebegini adalah mendukacitakan mana tidak dapat amaran ataupun tanda-tanda yang awal yang boleh menjadikan mereka berwaspada sebelum itu.
Ya, Prof, kalau kita nak bercakap tentang soal kesedaran seperti yang Prof katakan, kalau kita lihat keadaan cuaca semalam apabila sebelum berlakunya kejadian tanah runtuh ini tidak berlaku hujan lebat, tetapi kalau kita lihat keadaan cuaca sejak beberapa hari yang lepas, meskipun bukan semalam tetapi kalau kita nak lihat secara purata minggu ini memang ada hujan lebat terutamanya di kawasan yang terkesan ini yang berlakunya lokasi kejadian ini. Bagaimana untuk kita fahami sebenarnya penting untuk kita fahami keadaan cuaca kerana kita tahu aktiviti-aktiviti pelancongan, aktiviti perkemahan dan sebagainya ini kebanyakannya dibuat di kawasan-kawasan yang mungkin tidak ada maklumat keselamatan dan sebagainya di kawasan tersebut, tetapi ini terletak kepada inisiatif ataupun pada seseorang individu itu sendiri untuk mengambil inisiatif untuk cek sendiri. Kita tak nak menyalahkan mana-mana pihak, kita juga tentunya tidak mahu menyalahkan mangsa di sini, tetapi aspek kesedaran itu juga penting. Satu, bagi pihak individu, dari pihak individu sendiri dan juga bagi pihak pengusaha di tapak itu sendiri dan juga bagi pihak berkuasa. Setiap lapisan, setiap pihak di sini bertanggungjawab untuk diri sendiri, untuk keselamatan orang lain juga. Bagaimana Prof melihat aspek kesedaran dan perkongsian penyebaran maklumat ini pentingnya, terutamanya ketika kita melihat keadaan cuaca sekarang ini semakin tidak menentu? Ya, terima kasih. Ini adalah satu soalan yang baik kerana ramai daripada kita menganggap bahawa kejadian tanah runtuh ini akan terjadi tatkala ataupun semasa hujan lebat berlaku. Tetapi daripada statistik yang kita dapati bahawa kebanyakan daripada tanah runtuh tersebut pernah terjadi beberapa ketika ketika hari yang tidak hujan tetapi sebelumnya hujan yang lebat. Kerana bila hujan yang lebat di dalam satu-satu kawasan tersebut, dia telah pun airnya telah pun masuk dan bertakung. Kita panggilkan dalam sainsnya iaitu tekanan air liang di dalam tanah tersebut telah pun meningkat dengan tinggi walaupun beberapa hari selepas itu tidak hujan, tetapi tekanan air masih tersimpan di dalam tanah tersebut, dan ini adalah lebih berbahaya kerana ketika itu orang tidak sedar bahawa keadaan adalah berbahaya selepas beberapa hari hujan yang lebat dan berterusan. Jadi ini adalah satu mungkin satu pengetahuan kepada ramai daripada kita mengambil tindakan yang berwaspada, iaitu selepas beberapa hari hujan yang lebat dan berterusan, walaupun kadang-kadang tidak lebat sekalipun tetapi dia berterusan juga adalah berbahaya, dan 1-2 hari ataupun selepas itu adalah ketika situasi yang berbahaya. Balik kepada bagaimana untuk diterapkan pendidikan kepada masyarakat, saya fikir ini adalah satu perkara yang harus diberikan perhatian dengan serius, bahawa pendidikan kepada masyarakat umum tentang bahaya-bahaya bukan saja kepada pengusaha tempat tersebut tetapi juga kepada pengunjung-pengunjung perlulah didedahkan tentang aspek-aspek keselamatan yang boleh diambil sebelum kejadian ini terjadi. Contohnya melihat tanda-tanda berkenaan dengan pokok-pokok yang tumbang. Mungkin ada kawasan-kawasan yang telah bertumbang dan ada juga mungkin ada pergerakan tanah sebelum itu. Kadang-kadang pergerakan tanah tersebut berlaku di kawasan yang lain tidak jauh, tetapi kawasan yang berdekatan dengannya juga boleh terjejas. Jadi ini antara perkara-perkara yang harus diterapkan kepada masyarakat. Apatah lagi kita terdedah dengan bahaya-bahaya kawasan yang beriklim tropika ini. Hujan lebat, kita ada banjir, kemudian kita ada juga tanah runtuh seperti yang terjadi pada pagi tadi.
Ya, Prof. Kalau kita nak bercakap tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam masa terdekat ini, seperti yang Prof katakan, kita perlu melihat kepada tanda-tanda awal. Tapi kalau Prof melihat, ada keperluan atau tidak untuk kita melakukan inspection, penilaian semula ke atas tapak-tapak perkhemahan dan juga tapak-tapak pelancongan, lokasi tumpuan pelancongan di alam sekitar, di outdoor sini. Kalau kita nak melihat satu langkah yang telah pun diambil, diumumkan kerajaan adalah untuk menutup tapak-tapak perkhemahan di seluruh negara serta-merta sebelum sebarang tindakan lanjut diambil. Tetapi bagi Prof melihat ada keperluan untuk lakukan inspection dan sekiranya dilakukan, apa kriteria, ciri-ciri yang perlu kita lihat di lokasi-lokasi ini? Ya, pemeriksaan secara berkala tu memanglah sangat wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Apatah lagi kawasan-kawasan yang memang telah pun dikenal pasti kawasan-kawasan yang berbahaya, dan perkara sebegini memanglah perlu diambil perhatian dan juga membuat pemeriksaan yang bukan sahaja selepas sesuatu insiden terjadi, barulah kita bersungguh-sungguh, tetapi selepas tu kita lupa. Tetapi yang utama adalah kita mesti membuat pemeriksaan, mungkin ada 2 tahunan, mungkin 4 kali secara tahunan, kawasan-kawasan yang lagi-lagi yang telah dikenal pasti, dan juga kawasan-kawasan yang mana ramai pengunjung. Ini termasuklah kawasan-kawasan yang berdekatan dengan kawasan cerun, perbukitan, begitu juga dengan kawasan yang dekat dengan air terjun. Bukan sahaja itu, satu lagi daripada fenomena yang terjadi ialah aliran debris ataupun aliran puing yang baru-baru ni banyak kali terjadi, yang harus dipantau dan juga dikenal pasti, buat pemeriksaan dan juga melihat apakah langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil. Jadi tentang pemeriksaan dan juga tentang bagaimana pelesinan dapat diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu ini, perlulah kita ambil berat dan juga kita ambil perhatian yang serius, kerana ini merupakan dah macam rantaian siri-siri yang sebegini yang terjadi, dan kita kalau boleh apa yang kita mampu kita cuba buat untuk kita mengelakkan daripada tragedi-tragedi yang sebegini terus berlaku lagi. Prof tadi juga ada bercakap tentang soal pembangunan. Kalau kita nak lihat dari sudut perspektif kejuruteraan dan perspektif infrastruktur pembangunan ini, bagaimana sebenarnya untuk kita tekankan kepentingan mengambil kira ciri-ciri seperti atau kriteria seperti bentuk muka bumi, ciri-ciri geografi di lokasi tertentu itu, apa pentingnya untuk kita seimbangkan antara perkara ini, faktor-faktor ini, dan juga dengan kepentingan pembangunan, kepentingan ekonomi? Ya, kedua-duanya berjalan seiring. Satunya adalah dari segi keselamatan alam sekitarnya harus terjaga. Kemudian selain daripada itu, ekonomi juga harus berkembang. Jadi ini haruslah berjalan dengan seiring. Tinggalnya bila dalam projek-projek pembangunan yang mana yang ada sekarang ini, memang telah ada perundangan yang memerlukan supaya penilaian impak alam sekitar, EIA, ataupun pelesinan daripada badan-badan yang berkuasa, pihak berkuasa tempatan, dan juga pelbagai agensi yang terbabit. Dan kita juga sekarang ini di pihak peringkat JKR, Jabatan Mineral dan juga Geoscience juga mempunyai kumpulan-kumpulan pasukan-pasukan yang memang khusus untuk melihat kepada pelesinan dan juga kebenaran, memberi keizinan untuk sesuatu aktiviti sebegini dilakukan. Tinggalnya ialah bila pembangunan yang dibuat itu tidak
mungkin termasuk di dalam kategori memerlukan penilaian impact assessment, contoh dari EIA. Ini maknanya kita tidak dapat membuat kajian yang khusus dan juga terperinci di peringkat awal. Ada kawasan-kawasan yang sebegini. Ini adalah satu daripada perkara yang menjadi cabaranlah kepada kita. Tinggal apa yang kita boleh lakukan kepada tempat-tempat yang sebegini adalah kita membuat pemantauan berkala dan juga pemeriksaan untuk tujuan memberikan pelesenan. Jadi sudah tentu tentang bila kita hendak membuatkan satu pembangunan tersebut, telah pun ada plan pembangunan yang telah pun dikenal pasti dan diluluskan bagi tujuan mengelakkan daripada berlakunya bencana-bencana yang kita tidak ingini terus berlaku, seperti kawasan di pesisir sungai contohnya yang boleh menjadi kawasan limpahan air, kawasan-kawasan yang berbahaya seperti ini, dan juga beberapa kawasan yang berada di cerun-cerun yang agak tinggi dan agak berbahaya ini, perlulah kita sesuaikan supaya tidak ada pembangunan yang berisiko boleh dibuat di kawasan-kawasan tersebut. Dan dalam masa yang sama, ekonomi boleh berkembang untuk dibangunkan di kawasan-kawasan yang lebih selamat, dan juga kita dapat juga menyelamatkan nyawa manusia dan juga kehilangan dan juga keranapan harta benda. Ya, Okey, sebelum saya teruskan perbincangan dengan Prof, kami juga ingin fahami bagaimana sebenarnya berlaku tanah runtuh di Batanghali pada awal pagi tadi. Kami ingin tunjukkan, paparkan sedikit, beri anda gambaran apa sebenarnya yang berlaku. Ini berdasarkan apa yang diterangkan oleh Profesor Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komu. Beliau juga bersama dengan kami di Astrawani pagi tadi untuk berikan sedikit perbincangan ataupun perincian penjelasan apa yang berlaku dari sudut pandangan beliau. Ini tentunya berdasarkan pandangan ataupun fahaman awal apa yang berlaku pagi tadi di Batanghali. Kita saksikan. Saya nak teruskan perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Eddie Tonizam Muhammad, Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam dan Pengarah Institut Infrastruktur Pintar dan Pembinaan Inovatif UTM. Terima kasih Prof, masih lagi bersama kami di Buletin Awani Khas pada jam ini. Banyak kita dah bincangkan sebentar tadi mengenai dengan soal kesedaran, soal pembangunan, bagaimana untuk memastikan pembangunan itu terus kekal mampan dan tidak menjejaskan alam sekitar di sesuatu lokasi itu. Saya nak berbalik kepada soal pembangunan ini. Bagaimana untuk kita fahami sebenarnya daripada perspektif kejuruteraan, perspektif infrastruktur dan pembinaan ini, untuk kita fahami pembangunan yang mampan, pembangunan yang tidak menjejaskan lokasi sekitar, terutamanya di pembangunan yang berlaku di kawasan-kawasan yang sensitif, yang vulnerable, yang mungkin kerap berlaku bencana ataupun berisiko berlaku bencana. Apa pentingnya untuk kita fahami aspek pembinaan, aspek pembangunan ini sebenarnya perlu dijalankan selari, bukannya mengambil kira aspek alam sekitar dan kelestarian ini sebagai sekadar kota untuk memenuhi SDG goals yang tertentu, tetapi itu sebagai satu ciri-ciri yang wajib dimasukkan dalam aspek pembangunan. Ya, terima kasih banyak Naila. Memang sekarang ini ramai yang macam memandang serius berkenaan dengan pembangunan secara lestari, dan ini adalah sebenarnya yang kita perlukan dan memerlukan satu perancangan yang agak teliti dan juga perlu dirancang secara jauh, mengambil masa yang lama untuk dibangunkan. Tinggalnya ialah beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berkuasa dan berwajib dalam hal merancang pembangunan sebegini, adalah berkenaan dengan beberapa perkara asas yang terjadi di kawasan yang kita berada, di kawasan yang beriklim tropika ini, tropika lembap ini, bermakna bahawa kita ada musim hujan beberapa kali dalam masa satu tahun. Kemudian kita ada juga musim panas, dan rentetan daripada hujan dan juga
kepanasan ni ada perkara-perkara yang kita tak boleh nak elak. Ya, contohnya ialah apabila musim hujan, ada kawasan yang akan selalu dilimpahi oleh banjir, dan ada kawasan yang juga akan terjejas dengan kawasan-kawasan yang boleh terjadinya aliran puing, tadi aliran debris lah, dan juga boleh terjadinya tanah runtuh seperti yang terjadi seperti pada hari ini. Dan kesan daripada perkara tersebut, beberapa kawasan yang telah pun dikenal pasti, dan saya yakin bahawa tempat-tempat tersebut telah pun dikenal pasti oleh pihak-pihak yang berkuasa, dan melihat kepada apa yang dengan frekuensi ataupun kekerapan yang terjadi di kawasan-kawasan tersebut, perlulah dirancang supaya dapat dielakkan. Contohnya, kalau katakan di kawasan yang selalu dinaiki oleh air, maka harus ada penempatan yang berlainan, kawasan yang lebih tinggi, dan juga tidak lagi bertumpu di kawasan-kawasan yang tersebut. Selain daripada itu, contohnya kalau katakanlah kita ada empangan di bahagian atas dan ada penempatan pula di bahagian bawah, maka perlulah diambil kira sekiranya the worst case scenario ataupun kawasan yang bila sesuatu yang paling buruk berlaku, airnya terlimpah, maka ada kawasan yang akan terjejas, dan ini haruslah kita elakkan juga. Begitu juga dengan kawasan-kawasan yang berada di lereng-lereng perbukitan, dan juga kawasan-kawasan yang telah pun dikenal pasti telah kawasan-kawasan tambakan yang dekat dengan bukit, yang mana kawasan-kawasan ini merupakan tanah-tanah longgar yang harus lagi diberikan perhatian yang lebih khusus, lebih berisiko, kerana tanah yang asal sifatnya berbeza dengan tanah yang telah pun dikorek dan kemudian ditimbuskan semula. Jadi ini adalah kawasan tanah yang longgar, dan apabila ia boleh terjadi, maka kesannya boleh terjadi seperti apa yang kita boleh nampak, agak jauh, agak melebar, agak meluas, kerana sifat tanah tersebut lagi dicampur pula dengan tekanan air dan juga air hujan yang telah pun terjadi beberapa hari yang sebelum itu juga harus dilihat. Selain daripada perancangan yang perlu untuk penempatan, perindustrian dan sebagainya ni, kita juga harus melihat kepada ekonomi suatu tempat untuk dibangunkan, dan kawasan-kawasan yang strategik untuk dibangunkan ini perlulah dinilai, dan juga kalau katakanlah sudah ada penempatan, sebab Malaysia ni dia beza sedikit pasal kita telah pun merdeka, dan sebelum merdeka lagi pun pada tahun 1950-an gitu dah ada pembangunan yang telah pun dibuat, dan sekiranya telah ada pembangunan yang telah ada, maka pemantauan secara berkala haruslah dipergiatkan, kerana ini dapat memberikan tanda-tanda amaran awal ataupun melihat kesesuaian. Sekiranya ia tidak lagi sesuai, maka penempatan semula ataupun perancangan baharu bolehlah dilakukan untuk kawasan-kawasan yang berisiko tinggi ini. Prof, sebelum kita nak teruskan perbincangan, saya juga ingin kongsikan satu kenyataan yang baru kami terima daripada Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ini selepas Menteri Sumber Asli sendiri, Nik Nazmi Ahmad, telah pun mengadakan lawatan ke lokasi kejadian, dan antara yang dikongsikan beliau adalah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim melalui Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG telah pun menggerak respons tim ke lokasi kejadian hari
hari ini untuk mengenal pasti kawasan zon bahaya dan zon kawalan bagi membantu agensi responder untuk kerja-kerja search and rescue atau SAR, dan berdasarkan kepada cerapan data awalan di tapak kejadian, beliau berkata terdapat kegagalan pada cerun tambakan dengan dimensi runtuhan sepanjang kira-kira 500 meter dan berkelebaran 200 meter serta kedalaman 8 meter dengan anggaran isi padu runtuhan sebanyak 450,000 meter padu melanda kawasan tersebut, dan pihaknya juga ingin menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada terhadap tanda-tanda ancaman tanah runtuh atau bencana geologi yang lain yang ada di sekitar kawasan masing-masing. Prof, kalau kita nak merujuk kepada apa yang dimaklumkan oleh Menteri YB Nik Nazmi Nik Ahmad di sini mengenai dengan kegagalan pada cerun tambakan, bagaimana untuk kita fahami sebenarnya apa yang dimaksudkan di sini? Mungkin Prof boleh jelaskan dalam layman terms apa yang dimaksudkan dengan kegagalan cerun tambakan, Prof. Nailah. Cerun tambakan ni lah yang sebenarnya yang kita katakan dia sebagai cerun tanah-tanah yang telah longgar. Maknanya kalau tanah asal tu ada bukit, kemudian kita korek untuk membuat pembangunan, seperti dalam contoh sebegini, boleh jadi daripada pembangunan jalan raya ataupun mungkin ada pembangunan daripada kawasan pertanian, membuat rumah dan sebagainya tu yang kemudian ditolak, ditambak ke bahagian tepinya untuk mencapai level ataupun aras yang kita nak. Dan kawasan-kawasan inilah yang selalunya menjadi risiko yang berbahaya kerana mekanisme cara runtuhannya adalah berbeza dengan tanah-tanah daripada cerun yang asal, tanah yang asal. Tetapi yang ini telah pun dikorek, kemudian telah pun ditambahkan. Jadi saya tak tahu sama ada sebab kajian perlulah dilakukan dengan lebih teliti di kawasan tersebut, tetapi cara nampak runtuhan yang terjadi ini nampaknya adalah melibatkan tanah yang longgar dan juga ini mungkin juga daripada kawasan-kawasan tambakan. Dan daripada gambaran Google Earth Satellite yang dilihat pada tahun 2002 itu sebenarnya telah pun menunjukkan bahawa kawasan ini memang pernah, bukan sahaja kawasan ini, ada beberapa kawasan yang lain tu terlibat dengan kawasan-kawasan yang mana tanahnya longgar, yang kita boleh lihat daripada keadaan pokok-pokok yang berada di kawasan tersebut. Prof, seperti yang Prof katakan, kawasan ini tentunya di Genting Highlands, di sekitar kawasan ini bukan pertama kali berlaku tanah runtuh, malah ini sudah pun menjadi satu kebiasaan, satu norma untuk kita lihat mungkin insiden-insiden tanah runtuh yang kecil yang berlaku, malah baru saja beberapa hari lepas berlaku tanah runtuh yang kecil di kawasan sekitar Genting Highlands ini. Tapi kalau kita nak bercakap in the bigger picture, kalau kita nak bercakap tentang soal bencana ini, kita tahu kawasan cerun seperti di Genting Highlands ini memang kekerapan dan risiko berlakunya bencana dan tanah runtuh ini memang agak tinggi. Tapi is it safe to say untuk kita lihat di kawasan-kawasan lain yang mana kalau kita lihat bukan saja tanah runtuh tetapi isu banjir juga, bencana alam sekitar ini ada pihak yang mengatakan semakin kerap berlaku dan berlaku juga di kawasan-kawasan yang tidak selalu dilanda dengan bencana sebelum ini. Itu menjadi satu kekerapan terutamanya berkait dengan hal ataupun isu perubahan iklim, climate change. Bagi pandangan Prof, kalau kita nak bercakap tentang risiko-risiko bencana ini, dalam pemerhatian Prof sendiri, adakah benar memang berlaku lebih banyak kekerapan dan juga melanda di kawasan yang tidak selalu berlaku? Soal perubahan iklim ni memanglah kita nampak bila hujan lebat sekarang ni berlaku di akhir tahun ini, dan kadang-kala adalah sedikit kelainan dia sikit daripada pola yang biasa. Tetapi konsep yang berkenaan dengan bencana alam yang terjadi ini, tak kira lah sama ada dia daripada banjir ataupun tanah runtuh ataupun bencana-bencana alam yang lain, ini semuanya adalah
adalah hampir sama dia punya kesan dan juga penyebabnya, iaitu apabila ada hujan lebat maka ada kawasan runtuhan yang mungkin lebih kerap boleh terjadi berbanding dengan sekiranya tidak ada hujan sebelum itu. Tapi yang kalau tak ada hujan sekalipun, dia boleh juga terjadi tanah runtuh. Tidak mustahil. Tetapi risikonya adalah lebih apabila tekanan air di dalam tanah tersebut telah pun meningkat, dan ini juga mengurangkan sudut geseran dan juga kekuatan tanah tersebut. Begitu juga dalam konteks seperti di kawasan yang terjejas akibat daripada banjir. Banjir yang secara alami itu kita boleh lihat di kawasan-kawasan yang rendah, kawasan-kawasan yang delta yang berdekatan dengan pencantuman sungai. Ini adalah kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Namun kalau kita lihat kepada banjir kilat contohnya yang berlaku di kawasan perbandaran, ini adalah akibat daripada sistem saliran dan juga penempatan pembangunan yang telah pun berpusat di kawasan tersebut dan tidak dapat lagi menampung aliran air di kawasan tersebut. Dalam kes yang Naila tanya tadi berkenaan dengan adakah kawasan ini adalah kawasan-kawasan yang baharu. Sebenarnya kawasan-kawasan yang berlakunya runtuhan-runtuhan seperti yang terjadi ini boleh saja terjadi di mana-mana sahaja. Bukan sahaja di kawasan Genting Highland, di kawasan malah di kawasan Kuala Lumpur terdapat juga beberapa kawasan tinggi yang menjadi kerap berlakunya runtuhan-runtuhan berlaku di pelbagai kawasan-kawasan yang berbeza di dalam negara. Ini yang perlu yang kita kena lihat dan juga cara kita dapat memantau supaya kawasan-kawasan yang berisiko ini dalam keadaan sekarang ni adalah dengan cara pemantauan yang rapi dan juga pemeriksaan secara berkala, bukan sahaja oleh pihak-pihak yang berkuasa kerana kita tahu bahawa kaki tangan pihak-pihak yang berkuasa ni adalah agak terhad, tetapi daripada kerjasama daripada pihak-pihak sama ada pengusaha, orang ramai, pihak NGO, badan bukan kerajaan yang dapat bersama-sama memantau kawasan-kawasan yang terjejas dan juga berisiko tinggi ini. Dan ini kalau kita dapat laksanakan, insyaAllah pada pandangan saya, ia akan dapat sekurang-kurangnya memberikan kita satu gambaran awal dan juga kita boleh mengambil langkah pencegahan yang bersesuaian untuk mengelakkan bencana-bencana alam ini daripada meragut nyawa dan juga mendatangkan kemusnahan harta benda yang agak besar kepada negara. Jadi kita harapkan agar perkara-perkara langkah kawalan sebegini yang melibatkan pelbagai pihak termasuk juga dengan juga penglibatan daripada orang ramai diajar apakah yang perlu dilihat, apakah tanda-tanda awal sekiranya boleh nampak, dan juga apakah langkah pencegahan yang diorang mesti buat. Kalau boleh, elak daripada duduk di bawah. Dalam kes, kalau katakanlah aliran yang agak dia punya extend, dia punya jarak agak jauh, maksudnya seperti begini, ini adalah mekanisme akibat daripada keadaan tanah rongga yang sangat terjadi dengan besar dan kemudian dia telah pun bergerak dan akhirnya dia mengangkut lagi tanah-tanah di kawasan yang bersekitarnya dan meranapkan kawasan yang lebih jauh. Ini adalah mekanisme yang selalu terjadi di kawasan-kawasan tanah
yang longgar. Okey, Naila.